Assalamualaikum dan salam sejahtera. Isu menghisap vape dan rokok elektronik kembali hangat diperkatakan setelah dilihat ia menular dalam kalangan pelajar termasuk murid sekolah rendah, sehingga menimbulkan keresahan masyarakat termasuk ibu bapa dan juga guru-guru. Lebih membimbangkan lagi, pelajar dan murid-murid perempuan juga turut terpengaruh menghisap vape dan bilangan mereka dilihat semakin meningkat. Memandangkan pendatang vape atau peranti rokok elektronik itu boleh didapati dengan mudah di pasaran sekarang. Pelbagai bentuk peranti rokok elektronik yang menarik ditawarkan oleh penjual, sama ada dijual secara terbuka di kedai-kedai atau secara dalam talian. Ini menyebabkan para pelajar mudah terjebak dalam aktiviti menghisap vape, sehingga ia menjadi trend terutama selepas waktu persekolahan. Setelah membuat temu ramah dan juga kempen melalui media sosial iaitu YouTube, Facebook dan juga TikTok yang sedang giat bermain di semua golongan, kami telah berjaya mendapat maklum balas, komen dan juga pendapat orang ramai tentang vape. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Saya Nurul Adibah binti Sulaiman. Di sini saya ingin menemu ramah rakan saya tentang pencegahan menghisap vape pada ketika usia muda. Selepas cik melihat video tentang pencegahan menghisap vape seperti tadi saya tunjukkan, selepas meneliti video itu, apakah komen dan cik rasa kesan tentang video itu? Pertama sekali, apa yang saya dapat daripada video tersebut, antaranya adalah kesan-kesan penggunaan vape itu sendiri. Yang pertama, apa yang saya faham, kesannya mestilah dia akan mengefek kita punya kesihatan. Salah satunya seperti kalau bagi wanita yang mengandung, kesan mereka menghisap vape itu adalah akan menyebabkan kelahiran bayi secara permataan, ataupun kita ulaskan sebagai kecacatan janin. Yang kedua, vape juga mengandungi bahan-bahan yang orang kata macam rokok juga, macam ada nikotin yang boleh membahayakan dalaman kita. Dan yang ketiga, antara kesan yang ketiga penggunaan vape ni adalah membazir duit. Faham tak? Maksudnya kita dah laburkan macam-macam dekat vape tu, sama juga dia membahayakan kesihatan dan juga dia membazir duit. So itu je yang saya faham. Jadi pada kesimpulan tentang kesan-kesan yang diterangkan, apa cik rasa tentang vape ni sebenarnya? Kesimpulannya, memang kita kena tolak lah. Kita kena cegah benda tu. Maksudnya kita jangan terlibat dengan benda-benda tu daripada awal. Tak kisahlah siapa yang ajak kita ke ataupun kita sendiri ke, seeloknya kita tengok dulu apa kesan kita guna benda tu, dan barulah kita fikir sendiri, patut ke kita hisap benda tu. Terima kasih cik. Untuk individu yang kedua, untuk saya menemu ramah, selepas cik melihat video yang kami paparkan di TikTok dan YouTube, apakah cik rasa komen dan kesan yang cik rasa tentang video tersebut? Apa yang saya rasa, terutamanya sebab saya dah pernah terjebak dengan benda-benda macam ni, jadi macam sendiri dapat rasa apa kesan dia. Pertama sekali, bila kita vaping tu, kita akan terus rasa ketagih, which is kesan dia lah ketagihan kepada benda yang kita tak pernah ada. Sebab saya tak pernah merokok, tapi tiba-tiba saya vaping, jadi tiba-tiba dah ketagih kepada nikotin. Yang kedua adalah gejala yang dipanggil withdrawal syndrome tu. Dia macam bila kita dah cut, kita dah berhenti, kita akan rasa tak fokus sebab rasa teringin sangat nak vaping lagi. Jadi macam tak boleh nak berhenti benda tu. Jadi bila kita berhenti, tiba-tiba rasa ada keinginan tu, kita tak boleh buat apa-apa. Kita akan terfikir pasal vaping 24 jam.
Terakhir sekali ialah saya rasa semput lepas saya vaping selama mungkin dalam setahun, 2 tahun. Jadi dia akan rasa semput every time. Itu akan menyusahkan paru-paru. Tak elok untuk paru-paru. Nanti dia susah untuk buat aktiviti harian seperti bersukan, apa-apa. Dan jalan sikit dah semput, naik tangga sikit semput. Jadi memang tak elok lah. Apakah kesimpulan yang Cik dapat selepas ini? Kesimpulannya, bagi pendapat saya, tak ada penyakit, jangan cari penyakit. Saya terjebak sebab kawan ajak. Jadi elok-elok tak ada apa-apa, sekarang rasa ketagih. Even sampai sekarang pun rasa macam ringin tapi tahan juga. Jadi kesimpulan, jangan terikut dengan orang-orang, jangan dengan kata orang. Betul. Salam sejahtera, nama saya Mira Ana Puan Ahmad. Okey, hari ini saya berada di Taman Rekreasi dan ingin bertemu ramah kepada beberapa orang mengenai projek sama ini, iaitu apakah pendapat mereka mengenai vape. Jom. Okey, Belajar, setelah selesai Encik melihat video tadi, apakah malu balas dari pandangan Encik dan serta sedikit nasihat untuk masyarakat di luar? Sebenarnya vape ni sekarang ni, vape ni memang pemusnah ni, pemuda-pemuda sekarang ni. Saya harap kalau boleh pemuda jangan terjebak dengan ni vape ni, pasal dia macam-macam perisa ada. Dia punya nikotin lagi teruk. Macam saya bisa rokok juga, tapi saya memang tak setuju. Ini vape ini memang dia serang kita punya jantung, kita punya lagi cepat. Kalau boleh saya minta kerajaan tutup semua kedai-kedai. Kalau boleh lah. Tutup semua kedai, jangan dia berniaga. Itu sajalah nasihat saya. Kalau pemuda kalau boleh harap jangan terjebaklah. Ini benda-benda memang tak baik. Okey. Baiklah, terima kasih Encik kerana sudi bagi memberi pandangan. Assalamualaikum, I am Jannatul Firdaus Khana. My metric number is 61027. Today I am talking about vaping issues. Vaping has less harmful than smoking, but still it's not safe. It's include nicotine, flavor and others chemical to create alcohol that you are indicate. Regular tobacco, cigarette contain chemical many of twist toxins, while we don't know exactly what chemical they are used. So there are most doubt that they expose you to far toxic chemical than the traditional cigarette. So, however, there has been an outbreak of lung injuries and death so associated with the vaping. So, research shows that daily vaping is allocated with an increasing risk of heart attack even when other lifestyle factors are taken into incident. Finally, the researchers indicate that vaping is thought to be less harmful to the heart attack in smoking cigarette. Salam sejahtera kepada semua warga Malaysia di luar sana. Okey, saya Vana Barayan dan nombor matrik saya S60042 daripada Universiti Malaysia Terengganu. Kami ada melakukan satu projek bagi subjek social marketing kami, iaitu kesan penggunaan vape di kalangan remaja. Okey, salah satu komen yang dipetik daripada media sosial TikTok, iaitu remaja pada masa kini menggunakan vaping hanya untuk gaya dan trend tanpa memahami bahaya vape untuk kesihatan. Saya bersetuju sangat dengan pendapatnya kerana vape mengandungi bahan kimia yang berbahaya dalam perisa tersebut yang akan mengundang kepada pelbagai jenis penyakit kepada remaja.
Ada juga yang menyatakan video kami ini sangat berguna dan bermanfaat serta mengandungi info tentang penjagaan kesihatan. Harap-harapnya video ini berguna kepada semua warga Malaysia dan juga terutamanya di kalangan remaja. Sekian, terima kasih. Tindakan tegas yang bersepadu melibatkan semua pihak berkepentingan perlu diambil bagi mengatasi isu ini, karena ia tidak boleh ditangani secara bersendirian. Antara peranan dan langkah-langkah yang perlu diambil oleh pihak berkepentingan, diantaranya seperti pihak berkuasa, sekolah, dan juga ibu bapa, ialah perlu mengambil tindakan tegas untuk menghentikan penjualan vape kepada anak-anak. Manakala pihak sekolah pula perlu memantau dan mengadakan kampanye kesadaran mengenai bahaya vape terhadap kesehatan. Ibu bapa pula tidak boleh melepaskan tanggung jawab kepada pihak sekolah atau pihak berkuasa. Mereka perlu memantau aktiviti anak-anak mereka bagi memastikan tidak ada yang terlibat dengan aktiviti menghisap vape. Dipetik dalam akhbar berita harian, Setiausaha Kehormat Kumpulan Ibu Bapa Bertindak untuk Pendidikan, yaitu PAGE, Tunku Munawirah Putra pula menyuarakan isu ini boleh ditangani dari rumah dengan penglibatan ibu bapa supaya mereka bertugas dengan anak-anak terutama daripada segi pergaulan. Mereka perlu memastikan dengan siapa anak mereka berkawan dan tahu bagaimana untuk mendidik anak mereka bahwa vape juga sama bahaya seperti merokok. Dan yang terakhir, ibu bapa juga harus menunjukkan teladan yang sebaiknya dan bersifat terbuka serta berpengetahuan untuk mendidik anak-anak. Sekian saja daripada saya, Ratu.